Okey, baik. Jadi pada kelas yang sebelum ni, kita telah membincangkan macam mana untuk kita nak melukis satu peta minda lah. Dan sebenarnya dalam peta minda ni ada beberapa peraturan-peraturan ataupun SOP dia lah. Supaya kenapa kita kena buat benda ni? Kerana supaya kita dapat memaksimumkan ataupun mendapat manfaat daripada apa yang kita buat. Okay. Yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah kita kena menggunakan satu keping kertas kosong. Kertas kosong yang tak bergaris. Okay. Lepas tu yang kedua, sebaiknya kita gunakan dalam bentuk landscape. Kenapa dalam bentuk landscape? Sebab dia lebih banyak memberi ruang ataupun kita lebih banyak dapat mengembangkan lagi kita punya peta minda lah berbanding kalau kita gunakan potret. Okay. Yang ketiga, kita perlulah mulakan peta minda kita dengan idea pusat. Idea pusat ni dekat tengah lah. Dan idea pusat ni boleh jadi satu topik perbincangan ataupun satu topik tajuk berkaitan dengan esei yang kita nak buat tu. Okey, baik. Kejap. Okey, ada yang baru masuk. Okey. Seterusnya, apa yang perlu kita buat dekat dalam peta minda tu, kita kena buat daripada topik utama tadi tu, kita kena buat bukan satulah, beberapa garisan cabang yang tebal, yang mana cabang ataupun garisan yang tebal tu dia akan memancar daripada setiap pusat dan dia akan mewakili salah satu topik yang akan kita bincangkan lah. Contohnya kalau kita buat tajuk berkaitan solat. Okay. So ada beberapa cabang dia. Yang pertama mungkin syarat semayang, yang kedua syarat batal semayang, yang ketiga mungkin hukum semayang ke, macam tu lah. Jadi setiap cabang tu mungkin kita boleh mewarnakan dia. Dan kita perlu guna warna yang berbeza lah untuk setiap cabang ni. Okay, setelah kita dah buat cabang tadi tu, okay, apa yang perlu kita buat adalah kita kena lukiskan cabang-cabang yang nipis daripada cabang yang tebal tadi. Dan kita perlu ingat bahawa untuk kita perlulah mengekalkan skema warna yang sama seperti mana di cabang yang tebal tadilah. Okey, yang seterusnya kita juga boleh menggunakan kata-kata kunci ataupun setiap apa dalam peta minda kita tu mesti ataupun seharusnya kita gunakan ayat yang pendek. Sebab seperti kita tahu dalam peta minda dia tidak boleh nak letakkan satu teks dalam jumlah yang sangat banyak ataupun besar. Okey. Okay, yang seterusnya kita juga mungkin boleh gunakan dalam peta minda kita nak letak simbol ataupun gambar. Contohnya macam kita nak buat peta minda, kita ambil satu topik. Okey, kita nak buat peta minda, contohnya kita nak buat peta minda berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Okay. Lepas tu kita pun buat peta minda. Okay, mungkin dekat situ ada boleh kita letak gambar pokok ke, gambar kilang, asap kilang ke, orang buang sisa toksik kat dalam sungai ke. Itu contoh lah. So sebenarnya gambar ni dia bertujuan dia adalah untuk nak membantu kita untuk mengingatkan memori kita lah. Okay. Dan selain itu untuk dalam peta minda kita juga kita boleh untuk nak menambah sebarang cabang ataupun menambah ranting-ranting tadi tu pada bila-bila masa saja. Jadi itu yang telah kita belajar lah pada kelas yang sebelum ni. Okay, kita juga dah lihat pada kelas yang sebelum ni kita dah membincangkan mengenai kelemahan ataupun kekurangan yang ada dalam peta minda ni. Okay. Antara yang perlu kita ingat, yang pertama dalam peta minda ni kita tak boleh meletakkan satu teks dalam jumlah yang besar lah. Kita sebab peta minda ni dia sebaiknya kita letakkan dalam kata kunci tadi ataupun teks ataupun yang pendek. Okay. Yang kedua, kita ni untuk dalam peta minda ni kita perlu berpegang ataupun kena ikutlah pada peraturan. Misal kata contoh kita tak ikut pada peraturan, mungkin kita tidak dapat manfaat ataupun faedah daripada peta minda tadi. Okay, yang ketiga, peta minda ni sebenarnya dia
mungkin akan mengambil masa yang lama lah. Sebab kadang-kadang mungkin kita nak kembangkan, kita tak ada idea. Tapi walaupun mungkin dalam pertemuan ni memang akan mengambil masa yang lama, dia sebenarnya dapat membantu kita untuk nak semak ataupun nak mengimbas kembali ataupun nak memorize maklumat dan akan memeriksa kita punya kefahaman kita sendiri tentang sesuatu topik tersebut. Dan yang terakhir sekali, kelemahan ataupun kekurangan yang ada dalam pertemuan ni, apabila kita memperibadikan sesuatu pertemuan tu adalah milik kita, jadi mungkin orang lain sukar untuk nak memahami. Contoh kalau misal kata kita menggunakan kata kunci kita, jadi mungkin orang lain tak faham lah apa yang kita buat. Tapi kalau misalnya contoh kita tidak guna akronim ke apa, mungkin orang boleh faham lah. Itu antara yang telah kita belajar pada kelas yang sebelum ni lah. Baik. Jadi pada hari ni kita akan masuk dalam topik yang baru. Masih lagi dalam bab 5. Kita akan membincangkan mengenai 6 topik berfikir. Baik. Sebelum kita masuk, saya nak tanya. Ada tak sesiapa sini pernah dengar 6 topik berfikir ni apa? Tak. Tak pernah? Tak. Baik. Jadi tak ada siapa yang pernah dengar? Tak apa. Baik. Jadi hari ni dia adalah satu ilmu yang barulah bagi kamu semua. Baik. Kenapa dinamakan dengan 6 topik berfikir ni? Sebab dalam teknik ini, dia sebenarnya teknik 6 topik berfikir ni dia lebih kepada kita membuat perbincangan dalam kumpulan lah. Dia lebih kurang macam semua saran. Tapi dia kalau 6 topik berfikir ni, dia setiap daripada ahli dalam perbincangan ni, dia ada peranan-peranan dia yang tersendiri. Dan peranan-peranan tersebutlah mewakili kepada topi-topi yang dipakai itulah. Tapi kalau macam semua saran ni, kalau kita ingat balik semua saran ni, kita menyediakan soalan. Dan dari soalan-soalan tersebut kita membincangkan apa idea tersebut lah. Tapi kalau 6 topik fikir ni, dia setiap daripada ahli kumpulan tu. Contoh misal katalah kamu nak buat perbincangan mengenai satu tugasan. Nak buat apa-apalah tugasan subjek. Apa-apalah contoh macam subjek pengantar pemikiran kritis. Jadi kamu nak buat perbincangan ni, setiap daripada ahli ni, dia ada peranan-peranan yang tersendiri. Dan peranan tersebutlah dia digambarkan kepada topi. Sebab tu dia ada 6 topi ni, maksudnya dia ada 6 warna. Baik. Jadi kita tengok dulu gambar kat sini. Baik. Jadi sebenarnya 6 topik berfikir ni ataupun seat thinking hack ni, dia sebenarnya telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. Ingat lagi Edward de Bono? Ingat saya. Ingat kan? Yang dia ada dekat dalam yang sebelum ni. Ada kan? Yang dia kritis tu. Yang ada alat-alat tadi. Yang ada kita bincangkan PLO, PM plus minus interesting semua tu yang 7 tu. Baik. Jadi Edward de Bono ni dia adalah seorang ahli pemikir lah, dan dia ni lebih kepada pemikiran lateral. Dan dia ada tulis satu buku yang bertajuk Seat Thinking Hack ataupun 6 topik berfikir. Yang mana Seat Thinking Hack ni ataupun buku 6 topik berfikir ni, dia membincangkan mengenai peranan yang perlu dimainkan bagi setiap topi-topi inilah. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat dalam gambar ni. Jadi yang pertama kita akan tengok dulu.
Yang pertama adalah topi yang berwarna biru. Okay. Jadi topi yang berwarna biru ni dia apa? Kalau kita tengok kat sini, cool head determine the plan of action which had to put the next. Okay, jadi sebenarnya topi biru ni kalau kita lihat dia adalah lebih kepada peranan sebagai seorang ketua lah sebenarnya. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada juga topi berwarna putih. Jadi topi berwarna putih ni, kalau kat sini dia ada kata pure fact, only data and information. Do not interpret, stay neutral to the fact. Be objective. Jadi maksudnya topi putih ni, dia adalah akan menyampaikan fakta-fakta berkaitan dengan sesuatu perkara lah. Ini secara saya terangkan secara ringkas je lah. Nanti kita akan masuk dengan lebih mendalam lagi. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya adalah topi berwarna hitam. Jadi dia kata kat sini topi warna hitam ni, what's wrong with its negative aspect. Jadi kalau kita lihat topi hitam kat sini, dia akan topi hitam ni dia akan memberi satu benda-benda yang negatif lah. Maksudnya kat sini semasa dalam perbincangan, topi hitam ni dia akan bagi tahu apa kekurangan daripada satu perkara tersebut lah. Kemudian kita tengok topi merah. Topi merah kat sini, what do you feel about it? What do you feel, love, hate, feel angry about it? Jadi dekat dalam topi merah, semasa perbincangan, topi merah ni dia akan meluahkan apa perasaan dia berkaitan dengan sesuatu topik tersebut. Itu topi merah. Seterusnya, topi kuning. Topi kuning, dekat sini dia kata, what's great about it? What the things which will make it work? Jadi sebenarnya kat sini kita tengok sebenarnya topi kuning ni dia memikirkan berkaitan dengan perkara-perkara yang optimistik dan benda-benda idea yang kreatif lah. Dia akan fikirkan benda-benda yang optimis, maksudnya benda-benda yang positif. Dan yang terakhir sekali adalah topi yang berwarna hijau. Topi yang berwarna hijau ni dia kata kat sini, how we can develop a new view, how we can grow this thing. Jadi maksudnya kalau kita tengok dekat topi hijau ni, dia akan berfikirkan cara-cara ataupun idea-idea yang baru, bentuk-bentuk kreativiti yang baru. Ini secara ringkasnya macam ni lah. Baik. Itu tadi gambar dia lah. Sebelum tu kita akan masuk dulu kepada pengenalan. Sepatutnya pengenalan dulu kan? Tak apa. Jadi secara pengenalannya, jadi kaedah 6 topik berfikir ni adalah satu kaedah berfikir secara paralel. Jadi pada satu ketika semua orang melihat pada arah yang sama. Semua pandangan walaupun berlainan akan diselarikan. Matlamat utama mencipta kaedah supaya dapat bergerak ke hadapan. Jadi maksudnya dalam kaedah 6 topik fikir ni dia berbezalah dengan kita berfikir secara yang biasa yang kita buat. Jadi misal kata contohlah kalau kita buat dalam perbincangan kumpulan kan. Kalau cara yang biasanya ataupun secara tradisionalnya, dia akan contohnya kalau macam ni lah. Kamu nak bincang, katakanlah kamu nak buat satu program program khidmat sosial. Contoh, kamu nak buat program khidmat sosial. Jadi maksudnya kamu nak bagi bantuan lah kepada orang yang memerlukan. Tak kira lah orang anak yatim ke, orang susah ke, ibu tunggal ke. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan yang secara tradisinya ataupun yang kebiasaan yang kita buat,
Dalam perbincangan ni mungkin kita nak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya dia akan ada keputusan, ada orang yang betul, ada orang yang salah. Itu adalah secara tradisi lah. Tapi berbeza dengan kaedah anatopi fikir ni, kita bukan nak tahu siapa betul, siapa salah. Tapi kita nak semua orang berfikir ataupun berbincang untuk mencari setiap sudut pandang. Okey. Jadi dekat sini kita dah tak nak tahu siapa yang betul, siapa salah. Macam tu. Okey. Okey, baik. Jadi sebenarnya anatopi fikir ni dia digunakan untuk nak menyelesaikan masalah tersebut lah. Bukannya kita nak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Macam tu. Okey, dan kaedah anatopi fikir ni dia lebih menekankan kepada apa yang kita boleh buat dan bukannya apa. Maksudnya mungkin contohnya daripada sesuatu ni. Jadi apa benda kelemahan dia? Apa dia punya kekurangan dia? Dari segi kekurangan dia ni kita boleh lihat macam mana untuk kita nak perbaiki benda tu. Dari segi kekuatan dia kita tengok macam mana kekuatan tu kita boleh memanfaatkan untuk nak memberi impak. Contoh. Dan dalam kaedah anatopi fikir ni dia menekankan kepada bagaimana untuk nak mencipta kaedah yang maju ke hadapan. Dan bukannya nak mencari siapa yang betul ataupun siapa yang salah. Sebab itulah dekat dalam anatopi berfikir ni, dia setiap orang dia akan memainkan peranan-peranan yang berbeza lah. Baik. Jadi sebenarnya kaedah yang digunakan dalam anatopi fikir ni, dia sebenarnya boleh untuk dia tujuan dia adalah untuk otak kita supaya lebih maksimumkan kepekaan dalam pelbagai arah yang dalam masa yang berbeza lah. Bukannya pelbagai arah dalam masa yang sama. Kenapa saya kata dengan kaedah ini dia boleh memaksimumkan kepekaan dalam pelbagai arah dalam masa yang berbeza? Sebab kalau kita lihat kan dalam anatopi fikir ni kan dia ada 6 peranan, 6 peranan lah antara individu-individu tu. Jadi contoh katakanlah macam topi hitam kan. Topi hitam ni dia akan fikirkan apa kelemahan daripada sesuatu tindakan ataupun kekurangan. Jadi sebenarnya walaupun kita mungkin kalau kita lihat topi hitam ni adalah topi yang negatif, tapi sebenarnya walaupun dia ni adalah topi yang negatif, tapi dia sebenarnya telah membantu kita untuk nak mengingatkan kita supaya kita berhati-hati. Setiap tindakan kita mungkin ada dia punya kesan dia ataupun supaya kita lebih berwaspada terhadap bahaya yang akan tiba. Itu contohnya macam itulah. Okey. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat di barat ni, dia berfikir kalau gaya pemikiran masyarakat di barat ni dia berasaskan kepada 3 orang tokoh falsafah Greek ni lah, Socrates, Plato dan juga Aristotle. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kan setiap gaya berfikir dalam setiap 3 tokoh ni dia ada berbeza lah, ataupun dia ada perbezaan dia antara satu sama lain. Dan walaupun sebenarnya gaya mereka berbeza, tapi dia sebenarnya mereka ni berfikir dia berasaskan kepada hujah-hujah dia. Contohnya macam Socrates. Socrates ni dia menekankan kepada hujah dan dialektik. Dialektik ni dia maksudnya satu macam mana kita kata kaedah dialektik ni dia adalah satu dialog yang mana dia antara 2 orang yang memegang pandangan yang berbeza tentang satu subjek. Jadi maksudnya akan berlakunya satu perbahasan lah kat situ.
Maksudnya untuk dalam kaedah Socrates ni dia dia lebih tekankan kepada perbahasan. Contohnya macam ni. Okey, kan macam contoh dia tanya. Okey, Socrates tanya. Okey, jadi apa pandangan kamu tentang kekayaan? Contoh, kekayaan. Jadi kalau kita tengok macam walaupun soalan dia tu, apa pandangan kamu tentang kekayaan, dia bukan nak tahu jawapan dia tu betul atau salah, tapi dia nak supaya kita lebih berfikir. Tu adalah kaedah Socrates lah. Sebab sebenarnya kalau kita tengok jawapan, okey, apa pandangan tentang kekayaan ni? Kekayaan ni ada setiap orang dia tak sama pandangan dia. Contohnya macam ada orang pandangan dia kepada kekayaan, masuk kekayaan dia tu adalah dari segi harta benda. Jadi maksudnya kalau dia banyak harta benda maksudnya dia kaya. Tapi ada setiap orang, ada setengah orang maksud kekayaan bagi dia ni adalah dia ni bebas daripada beban hutang. Maksudnya dia tidak ada hutang lah. Macam contoh macam ada setengah orang dia memang kaya tapi dia mungkin dia ada hutang dia tersendiri. Okay. Tapi itu yang kedua. Okay. Orang yang ketiga mungkin pandangan dia tentang kekayaan, mungkin dia kata kekayaan sebenarnya adalah kekayaan kita ni mempunyai masa yang bebas untuk melakukan apa-apa saja yang kita suka. Mungkin itu pandangan dia tentang kekayaan. Jadi sebenarnya walaupun kalau kita tengok dalam ketiga-tiga pandangan ni ataupun pendapat ni tak ada siapa pun betul, tak ada siapa yang salah. Tapi apa yang penting yang Socrates tekankan adalah dialektik ni maksudnya kita berfikirlah melalui hujah-hujah. Maksudnya kalau kita kita maksudnya ada sebab kenapa kita pilih benda tu. Macam itulah. Okay. Contoh lain, misal kata dalam kaedah dialektik Socrates ni lah. Okay. Mungkin dia akan tanya, okey, apa pandangan kita berkaitan dengan kecantikan? Okay. Mungkin ada orang dia cakap, kalau kita tengok sebenarnya kecantikan ni pun benda yang subjektif. Mungkin ada orang kata orang yang kulit putih ni cantik. Tapi ada setengah orang kata sebenarnya orang yang hitam manis ni cantik. Dan setiap orang dia berbeza-beza pandangan dia. Macam ada orang yang kata orang yang mata bulat ni cantik. Ada orang kata ada orang yang mata sepet ni cantik. Tapi mata bulat tak cantik. Itulah yang dimaksudkan dengan kaedah dialektik dan hujah ni. Okey. Okey, akibat daripada Socrates punya kaedah gaya berfikir ni, okey. Sebenarnya akibat dia 80% daripada dialog tadi tidak ada hasil yang konstruktif. Maksudnya tidak ada hasil yang membina lah. Sebab masing-masing ada dia punya sebab dia tersendiri. Okay. Dan sebenarnya Socrates ni dia sentiasa mencari satu kesalahan tentang sesuatu konsep. Misalnya untuk menjelaskan penggunaan konsep adil dan cinta. Dia menggunakan konsep ini secara salah. Okey, ni tak masuk lagi tentang topik fikir. Ni kita cuma nak tengok macam mana daripada pemikiran daripada barat ni, pemikiran antara tiga tokoh ni, dia pergi kepada Edward de Bono menghasilkan topik fikir ni. Okay, ini baru pemikiran Socrates. Jadi misal kata kalau ada soalan yang tanya, Socrates ni, kamu ingat, Socrates ni dia menekankan dialektik dan hujah. Dialektik ni maksudnya dia ada perbahasan kat situ. Ataupun dia ada satu, kita panggil satu dialog lah antara dua orang ataupun lebih. Itu adalah Socrates. Okay. Yang kedua pula, ini gaya berfikir Plato pula. Plato ni pula, dia percaya bahawa kebenaran yang mutlak adalah tersembunyi. Jadi maksudnya sebenarnya benda yang benar ni dia adalah satu benda yang tersembunyi lah, yang mungkin kita tak nampak benda tu. Jadi Plato ni dia menggunakan satu analogi berkaitan dengan kebenaran mutlak yang tersembunyi ni. Dia gunakan analogi macam ni. Dia katakan seseorang yang dirantai
dengan muka dia menghadap ke gua. Okey. Manakala pintu gua ada api. Okay. Jadi kita bayang macam ni lah. Okey, katakanlah ada sebuah gua. Sebuah gua. Okey, tak kisahlah apa-apa. Okey, sebuah gua. Katakanlah ada sebuah gua. Okay. Jadi dekat dalam gua tadi tu ada seseorang yang telah dirantai yang mana muka orang tersebut dia menghadap ke gua. Okey. Boleh bayang muka orang tersebut dia menghadap ke gua. Okey. Dan dekat pintu gua tadi tu ada api. Okay. Jadi apabila katakanlah orang yang dirantai tadi kan. Okay. Jadi ada seseorang yang dia nak masuk ke dalam gua. Okay. Kan tadi dekat pintu gua tadi ada api kan. Okay. Jadi orang yang kena rantai ni dia cuma dapat melihat satu bayangan orang yang masuk saja. Okay. Jadi dia tak dapat melihat keseluruhan orang tersebut. Dia cuma dapat melihat bayangan orang yang masuk. Jadi itu yang Plato bagi analogi. Jadi dia kata dekat dalam kehidupan kita ni macam ni juga. Jadi kita ni cuma hanya mampu melihat bayangan kebenaran. Jadi benda tu belum 100% lagi benda yang benar. Sebab kadang-kadang macam ni lah, macam orang yang kena rantai dekat dalam gua. Okay, dia cuma dapat melihat bayangan tersebut je. Okay, daripada bayangan tersebut dia tahu ada orang nak masuk. Tapi dia tak tengok orang tu macam mana. Macam samalah macam kita. Kadang-kadang kalau kita tahu satu berita ni, kita cuma anggap benda tu betul. Tapi mungkin kadang-kadang kebenaran dia tu belum 100% benda tu betul. Macam itulah. Okay, tak apa. Tapi yang penting kalau macam contoh kalau rasa pening kan. Okay. Kata kunci yang awak perlu ingat, Plato dia nak ingat Plato. Okay, Plato ni dia punya gaya berfikir ni dia kata dia percaya bahawa ada kebenaran mutlak yang tersembunyi. Kalau Socrates tadi dia menggunakan kaedah dialektik dan hujah. Kalau Plato ni kebenaran mutlak yang tersembunyi. Okey, baik, seterusnya kita tengok Aristotle pula. Okey. Aristotle ni pula, dia punya gaya pemikiran Aristotle ni, dia menekankan kepada logik keluar ataupun masuk yang sistematik. Maksudnya dalam logik keluar ataupun masuk. Okay. Jadi macam mana, apa yang dimaksudkan dengan logik keluar masuk yang sistematik ni? Okay. Jadi berdasarkan pengalaman yang lepas, kita boleh mengkotakkan satu definisi, kategori atau prinsip. Jadi maksudnya mungkin daripada pengalaman kita yang lepas kita boleh tahu, okay, dia benda ni macam ni. Okay. Jadi apabila kita menghadapi sesuatu, kita menilai dan memasukkan ke dalam kotak yang sesuai. Jadi oleh itu, sesuatu itu sama ada masuk dalam kotak atau keluar dalam kotak. Dan tidak mungkin sebahagian berada dalam kotak ataupun sebahagian lagi ada di luar kotak. Okey. Mungkin dia berat sikit Okey, tak apa. Contohnya macam ni lah. Okey, katakanlah katakanlah misal kata dalam kita ni ada satu penyakit. Contohnya tak kisahlah apa-apa penyakit. Contohnya kita rasa demam panas. Contohnya kita rasa demam panas lah, badan kita rasa maksudnya badan kita rasa panas. Jadi kalau ikut dalam pemikiran tradisional ni, jadi mungkin kita akan tengok maksudnya dari segi pengalaman sebelum ni mungkin orang yang kena demam panas, kita sebab dia mungkin kita tengok sebab orang kena demam panas mungkin adalah sebab-sebab dia. Jadi disebabkan pengalaman yang lepas tu, jadi kita ambil pengalaman yang lepas ni untuk mengkotakkan perkara yang berlaku ni.
Jadi maksudnya dia boleh jadi sama ada benda tu adalah sebab ni ataupun benda tu bukan daripada tu. Dia tidak mungkin separuh-separuh. Okay. Jadi akibat daripada pemikiran barat ni, dia menekankan kepada apa yang ditentukan oleh analisis, penilaian dan hujah. Okay. Jadi walaupun sebenarnya kaedah barat ni dia sangat berguna, tetapi kadang-kadang kaedah yang telah yang ada dekat dalam Aristotle ni ataupun gaya berfikir tadi ni, dia masih belum lagi mencukupi. Contohnya macam ni lah. Contohnya bila seseorang dia mengalami ruam, dalam pemikiran tradisional barat dia akan mengkotakkan ke dalam kotak demam campak, alergi atau sambung. Okey, misal kata macam ni lah. Misal kata ada orang ni dia kena ruam. Okey, dekat badan dia ada ruam. Jadi bila kita tengok dalam penyakit dalam simptom ruam ni, dalam pemikiran barat ni dia mengkotakkan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. Jadi dia akan mengatakan kalau ada ruam maksudnya mungkin orang ni kena demam campak ke atau alergik ataupun sunburn. Jadi pesakit tadi tu dia akan diberikan ubat dia mengikut kepada kotak yang disangkakan betul. Maksudnya daripada simptom yang disangkakan betul. Dan kaedah yang digunakan ni adalah kaedah yang standard lah. Tetapi masalahnya dekat dalam dunia kita ni bukanlah semua benda mengikut standard. Faham tak? Macam contoh kalau kita tengok ada benda-benda yang dia tak boleh kita nak ikut standard. Contoh lah macam kita makan ubat kan. Macam ada setengah orang dia makan ubat sekejap je dia dah sembuh. Tapi ada setengah orang dia makan ubat mungkin dia ambil masa yang lama untuk nak sembuh. Macam ada setengah orang mungkin dia belajar sekali baca dia dah faham dah. Tapi ada setengah orang dia perlu baca berpuluh-puluh kali barulah dia faham. Sebab itulah walaupun memang betul kaedah ni memang digunakan adalah kaedah standard, tapi dalam dunia ni tak ada benda yang kita, bukanlah tak ada benda, tapi ada benda yang mana dia tidak boleh nak ikut standard. Okay, jadi kita perlu berfikir apa yang perlu kita lakukan dan bukannya apa. Okay, tak apa. Jadi mungkin kalau kamu tak dapat semua, tapi ingat tiga benda lah berdasarkan ni. Okay, apa yang pertama kamu kena ingat, yang pertama adalah Socrates ni dia menekankan kepada dialektik dan juga hujah. Jadi maksudnya dalam gaya berfikir Socrates ni mesti ada dialektik. Dialektik ni adalah satu dialog ataupun wacana antara dua orang ataupun lebih. Okay. Yang kedua, kamu perlu ingat Plato. Plato ni dia percaya kepada kebenaran mutlak yang tersembunyi. Yang ketiga, Aristotle. Aristotle ni pula dia menekankan kepada konsep logik keluar ataupun masuk yang sistematik. Itu tiga benda lah. Okay, baik. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, tambahan pula kalau kita tengok ada budaya yang berpendapat berhujah adalah satu benda yang agresif, peribadi dan juga tidak membina. Ni benda ni dia bergantung pada orang lah. Macam ada setengah orang dia tak suka dengan berhujah ni. Dia macam kita macam ni. Nak kata macam kita ni desperate sangat nak mempertahankan kita punya pendapat. Dan mungkin kadang-kadang dengan berhujah ni orang lain yang mungkin tak setuju dia mungkin akan ada rasa. Jadi sebab itulah kenapa Edward de Bono ni dia mengasaskan kepada 6 topik berfikir ataupun 6 kotak berfikir. Maksudnya dekat sini dia bukanlah kita nak tahu siapa yang betul ataupun siapa yang salah. Macam kalau kita tengok dalam kaedah Socrates. Socrates dia pentingkan kepada dialektik dan juga hujah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam perbincangan dialog kita, kadang-kadang maksud ataupun soalan yang sama, kalau kita tanya kepada 10 orang, mungkin kita akan dapat jawapan 10 jawapan yang berbeza. Macam saya bagi contoh macam saya tanya, misal katalah saya tanya kamu,
apa yang kamu faham berkaitan dengan kekayaan. Mungkin A dia kata kekayaan ni macam ni, B macam ni, C macam ni. Jadi dia ada pendapat yang berbeza. Okay, sebab itulah kenapa Edward de Bono ni dia buat 6 topik fikir ni supaya kita ni bukan tak terlalu berhujah. Maksudnya kadang-kadang bila kita buat perbincangan kan, kalau kita buat perbincangan dalam kumpulan kan ada dalam perbincangan dalam kumpulan mesti ada orang yang nak tahu dia betul dia salah. Jadi sebenarnya Edward de Bono nak elakkan benda tu ataupun nak kurangkan benda tu. Sebab kadang-kadang kita ni bukan nak tahu kita ni betul ataupun salah, tapi yang penting adalah untuk kita nak selesaikan masalah tersebut. Okey, faham kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Apa yang saya boleh jawab, saya cuba jawab lah. Sekejap, Amira kata macam semua ada pendapat masing-masing. Betul. Macam setiap orang dia ada pandangan dia masing-masing. Sebenarnya penghujahan ni bagi saya dia baik. Cuma yang tak bagusnya, kadang-kadang mungkin ada setengah orang ni dia terlalu agresif. Faham tak maksud agresif? Maksudnya contoh kita buat satu perbincangan. Kita nak buat program ataupun kamu nak buat satu projek lah. Tak kisahlah apa-apa projek tugasan kumpulan kan. Okay. Jadi katakanlah ada setengah orang dia berhujah ni sebenarnya bagus berhujah, tapi yang tak bagusnya bila kita terlalu agresif. Maksudnya kita nak pendapat kita orang terima. Benda tu tak boleh lah sebenarnya. Ni pada pandangan saya lah. Sebab kita kadang-kadang kita kena lihat juga sudut pandangan orang lain. Okay. Dia sebenarnya penghujah ni bagus. Cuma dia bergantung pada situasi lah. Sebab misal kata contoh lah, ada orang yang dia nak pendapat dia terima, mungkin dia akan menyebabkan sebenarnya dia tidak membina satu macam ni disebabkan mungkin dia ni desperate sangat nak dia betul. Mungkin orang-orang yang lain tu yang dia akan rasa macam tak motivasi macam tu lah. Sebenarnya penghujah yang agresif ni dia bergantung juga. Okey, baik, tak apa. Jadi kita tengok dulu macam mana dengan fungsi 6 topik fikir ni. Jadi ni yang tadi. Cuma yang tadi tu yang ada gambar kan, ada gambar 6 gambar. Tapi yang ni teks. Okey, baik. Yang pertama kita tengok kepada topi neutral. Okey. Jadi topi neutral ni kita ingat bukan topi neutral. Topi yang berwarna putih. Jadi kita ingat, kita tengok warna putih. Okay. Jadi warna putih ni, warna putih ni kalau kita tengok dia adalah warna yang maksudnya putih ni neutral lah kan. Jadi dekat dalam orang yang pakai topi putih, maksud saya orang yang pakai topi putih ni bukanlah masa dia perbincangan tu dia kena pakai topi putih. Tapi maksudnya dia memainkan peranan. Peranan yang topi putih ni dalam perbincangan dia akan mementingkan kepada fakta dan angka yang objektif. Itu adalah topi putih. Okey, yang kedua, topi merah. Topi merah ni dia akan menunjukkan emosi lah. Okey. Jadi sebenarnya cara kita nak ingat kalau topi merah, dia merah, perkataan merah ni dia macam dekat-dekat dengan marah. Jadi marah ni emosi. Jadi cara kita nak ingat lah. Jadi topi merah ni dia merujuk kepada emosi. Maksud emosi ni apa? Maksudnya semasa kita buat perbincangan, jadi topi merah ni dia akan meluahkan apa perasaan dia. Macam tu lah. Yang seterusnya adalah topi hitam. Topi hitam ni adalah topi yang serius. Macam mana topi yang serius? Maksudnya dia akan memikirkan perkara-perkara yang negatif. Tapi walaupun topi hitam ni dia memikirkan perkara yang negatif, bukanlah maksudnya topi hitam ni topi yang negatif. Tapi sebenarnya tujuan dia berfikir
benda-benda negatif ni supaya setiap ahli kumpulan tu dia berwaspada dan berhati-hati terhadap satu perkara lah. Jadi topi hitam ni dia akan bagi tahu apa kelemahan terhadap sesuatu perkara ni. Okay. Itu topi hitam lah. Okay. Yang seterusnya adalah topi kuning. Topi kuning ni dia adalah topi yang optimis dan juga akan memberi harapan. Okay. Seterusnya topi hijau. Okay. Jadi hijau ni dia adalah cara kita nak ingat hijau ni kita tengok dalam di sekeliling keadaan kita ni hijau. Maksud saya macam tumbuh-tumbuhan warna hijau, pokok warna hijau, rumput warna hijau. Okay. Jadi hijau ni dia adalah topi yang kreatif lah. Jadi dia akan memberi, dia akan menunjukkan kreativiti dan dia akan memberi idea-idea yang baru. Okay. Dan yang terakhir adalah topi biru. Okay. Topi biru ni, biru ni dia adalah satu warna yang kita tengok warna yang sejuk. Okay. Dan kalau kita lihat, kita umpamakan macam topi biru ni adalah langit. Okay. Langit kan warna biru. Walaupun kita tengok tak adalah langit ni warna biru betul-betul kan. Dia ada macam warna putih-putih macam. Tapi cara yang kita nak ingat, kita anggap topi biru ni umpama langit. Jadi bila langit ni, katakanlah contoh langit. Langit ni dia ni contoh tau. Katakanlah kalau langit ni dia ada mata. Jadi mungkin langit bila dia ada mata dia akan melihat keadaan di sekeliling dekat bawah langit tersebut. Sama juga macam topi biru. Topi biru ni dia akan mengawal proses pemikiran dan juga penggunaan topi-topi yang lain. Jadi topi biru ni dia lebih kurang macam ketua lah, lebih kurang macam tu. Tapi dia bukanlah ketua. Kalau macam ketua ni kita kena, semua benda kita kena ikut. Macam dia lebih kurang macam pemimpin. Jadi maksudnya dia akan mengawal benda tu. Itu adalah secara ringkas lah. Baik. Jadi macam mana cara untuk kita nak menggunakan topi ni, dia setiap warna topi ni dia berkait dengan fungsi dia tersendirilah. Dan sebenarnya kita boleh pakai satu topi dalam satu masa saja. Sebab ia adalah menunjukkan lambang gaya pemikiran yang berbeza-beza. Okey. Baik. Jadi mungkin saya akan ambil mungkin dalam satu atau dua topi je kot. Tengok bergantung kepada sempat ke tak sempat. Mungkin topi putih je kot. Tak apa. Jadi kita akan tengok dulu topi putih. Jadi topi putih ni seperti yang tadi saya ada bagi tahu, topi putih ni adalah kita kena lihat, putih ni adalah satu warna yang neutral. Jadi topi putih ni dia akan mementingkan kepada fakta dan juga objektif. Baik. Jadi topi putih ni apabila katakanlah masa kita buat dalam perbincangan kan, orang yang topi putih ni dia akan fokus kepada maklumat. Jadi maksudnya maklumat kat sini, orang topi putih dia akan fokus kepada fakta-fakta lah. Contohnya orang topi putih ni dia akan berfikir, yang pertama mungkin dia akan fikir maklumat apa yang kita ada. Yang kedua mungkin dia akan fikir maklumat apa yang kita masih perlukan. Yang ketiga mungkin maklumat apa yang kita tiada. Ataupun mungkin juga topi putih dia boleh berfikir, apakah soalan yang perlu kita tanya dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Ini adalah topi putih. Jadi maksudnya dalam orang yang topi putih ni dia akan fokus kepada maklumat ataupun fakta tersebut. Jadi sebenarnya maklumat ni dia boleh jadi dalam bentuk fakta dan juga boleh juga jadi maklumat ni dalam bentuk angka. Macam mana maklumat dalam bentuk fakta? Contohnya macam ni ya.
Okey, maklumat dari bentuk fakta ni, katakanlah saya kata Sarawak adalah negeri yang terbesar di Malaysia. Jadi itu adalah maklumat dari segi bentuk fakta. Ataupun saya kata Johor Bahru adalah ibu negeri bagi negeri Johor. Itu adalah maklumat bentuk fakta. Macam mana maklumat dalam bentuk angka pula? Contoh maklumat dalam bentuk angka, kita kata ni contoh tau. 10% 20% daripada pasangan yang berkahwin adalah disebabkan mereka tidak ada persefahaman. Contoh. Jadi itu adalah fakta. Itu adalah maklumat dari segi angka. Angka sebab ada angka 20%. Jadi itu adalah maklumat dari segi angka. Ataupun saya cakap Malaysia ada 13 negeri. Jadi itu adalah satu maklumat tapi dia dalam bentuk angka. Sama juga macam orang topi putih ni. Masa kita buat satu perbincangan, maksudnya orang topi putih ni dia akan cuba dapatkan maklumat sebelum untuk nak berbincang. Katakanlah mungkin kamu nak buat program khidmat sosial kan. Saya bagi contoh. Mungkin sebelum kita buat perbincangan, orang yang topi putih ni dia akan tugas dia mungkin dia akan cari fakta, cari maklumat tersebut. Mungkin dia akan cuba dapatkan maklumat, berapa peratus orang yang ibu tunggal contoh, ataupun berapa peratus orang yang dapat pendapatan bawah 2,000 contoh. Jadi dia akan melaporkan fakta saja. Baik. Jadi sekiranya masa dalam perbincangan, dalam perbincangan dalam topik fikir ni, sekiranya kamu menyatakan perasaan kamu ataupun anda menyatakan perasaan anda, jadi maksudnya anda adalah topi yang berwarna merah. Tapi sekiranya anda melaporkan perasaan orang lain, anda adalah topi putih. Faham kan maksud kat sini? Sebab apa kalau kita menyatakan perasaan diri kita adalah kita topi merah, tapi kalau kita laporkan perasaan orang lain, kita topi putih. Ada siapa yang nak cuba? Kenapa kalau kita laporkan perasaan orang lain, kita adalah topi putih? Ada siapa nak cuba? Tak ada tak apa. Sebab apa bila kita laporkan perasaan orang lain, maksudnya kita topi putih. Sebab bila kita laporkan perasaan orang lain, itu adalah maklumat. Faham Maksudnya dia tidak ada kena-mengena dengan kita. Contohnya macam ni lah. Kamu jual produk minuman. Tak kisahlah apa-apa air kan. Jadi kamu pun nak dapat feedback daripada orang. Mungkin daripada 100 orang ni, 30% kata air kamu ni sedap. Contoh. Lagi 20% menyatakan biasa-biasa. Lepas tu lagi 50% kata tak sedap. Contoh. Jadi bila kamu melaporkan perasaan orang lain, itu adalah maklumat ataupun itu adalah topi putih. Sebab macam peratusan tadi tu dia tidak ada, dia adalah neutral, dia fakta. Dia tidak ada melibatkan perasaan diri kita sendiri. Baik. Jadi sikit lagi pukul 9:30 kita akan berhenti. Ataupun 9:35. Saya habiskan topi putih, saya akan berhenti. Seterusnya, biasanya topi putih ni dia akan kita gunakan pada di permulaan sesi perbincangan kita lah ataupun sesi berfikir. Tetapi mungkin kita juga boleh je, dia tak ada masalah kalau kita nak guna pada akhir sesi. Tapi biasanya orang akan mulakan dengan topi putih ni dulu pada awal sesi lah. Contohnya macam kita nak mulakan perbincangan, mungkin ada orang yang topi putih tu dia akan bagi tahulah fakta-fakta ni. Contoh macam ni lah. Macam tadi saya bagi contoh, kamu nak jual air. Jadi orang topi putih ni katakanlah dia akan melaporkan,
Jadi dari segi sampel yang kita dapat, 30% kata air ni sedap, 20% kata air ni biasa-biasa, lagi 50% kata air ni tak sedap. Jadi itu adalah topi putih dia akan laporkanlah pada awal-awal sesi perbincangan. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat dalam contoh kat sini, dia bagi satu situasi berkaitan dengan jualan barang. Okay. Baik. Jadi katakanlah satu syarikat, kita bagi nama syarikat X. Jadi syarikat X ni dia ada jual makanan, tak kisahlah apa-apa makanan. Okay. Jadi orang yang topi putih ni dia pun bagi tahu apa yang maksudnya dia melaporkan apa yang berlaku. Okay. Jadi dia pun bagi tahu. Okay. Dia kata kita telah bertemu dengan 34% peruncit. Okay. Daripada jumlah 34% tadi, 60% telah mengambil produk kita. Jadi maksudnya dalam 34% peruncit, 60% ambil produk ni lah syarikat X ni. Okay. Lepas tu dia beritahu daripada jumlah yang mengambil produk kita ni, 40% dia mengambil 2 item sebagai percubaan. Maksudnya daripada 60% tadi, dia ada 40% yang ambil 2 item sebagai percubaan. Okay. Terusnya, topi putih beritahu. Okay. Maklumat yang telah kita temui, mereka mengatakan, okay, 70% mengatakan sebenarnya harga produk kita ni terlalu tinggi. Okey. Dan kemudian topi putih kata, ada 2 produk yang hampir sama di pasaran dengan harga yang lebih rendah. Jadi maksudnya dia melaporkan setiap perkara. Jadi kalau dia melaporkan apa-apa dari segi fakta dan juga angka, dia adalah orang topi putih. Topi putih ni dia akan melaporkan angka dan juga fakta lah. Okay. Contohnya kat sini. Macam kata satu situasi dia dekat mahkamah. Okey. Macam mana kita nak tahu, macam mana kalau kamu nak kita nak tahu orang tu topi putih. Okey. Contoh dalam situasi ini, hakim dia bertanya, okey, jadi hakim ni dia tanyalah kepada Encik Jani. Okey, Encik Jani, awak nampak betul defendant berjudi pada malam 30 Jun? Atau adakah dia mengatakan kepada awak yang dia berjudi? Ni hakim dia tanyalah kepada Cik Jani. Adakah Cik Jani ni dah nampak defendant ni dia berjudi pada malam 30 Jun? Ataupun dia mengatakan kepada awak yang dia berjudi? Okay. Jadi macam kata kalau orang yang biasa, okey, mungkin dia akan jawab, tidak Tuan Hakim, dia berjudi hampir setiap malam. Contoh. Maksudnya dia bagi tahu ni lah. Maksudnya dia menjawab jawapan ni. Tapi kalau orang topi putih dia akan kata berdasarkan maklumat yang dia dapat saja. Okay. Jadi mungkin dia kata saya nampak defendant sampai ke Pasarpurinya pada 6.30 pagi pada 1 Julai. Jadi maksudnya itu adalah maklumat yang dia dapat lah. Macam contoh kalau macam orang biasa mungkin dia akan beritahu dia tak nampak. Okay. Tapi orang yang putih ni dia akan beritahu apa maklumat yang dia ada. Okay. Seterusnya kita tengok orang yang topi putih ni dia sifat dia adalah lebih neutral. Dia akan melaporkan semua benda yang akan ataupun semua benda yang berlaku lah. Dan sebenarnya topi putih ni dia bukanlah mewujudkan satu idea yang baru. Dia cuma melaporkan perkara yang telah berlaku. Dan topi putih ni dia perlu menjelaskan maklumat yang tiada dan diperlukan. Dan topi putih ni dia akan menjelaskan soalan yang perlu ditanya, membentangkan kaedah seperti survey dan soal sidik bagi mendapatkan maklumat. Okey, ini adalah topi putih. Baik, ada apa-apa soalan ke? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Faham ke berkaitan dengan topi putih ni?
Okey, kalau tak ada, saya rasa mungkin kelas kita sampai sini saja. Okey, nanti saya akan bagi latihan. Okey, dan nanti untuk yang rakaman ni nanti saya akan cuba masukkan lah kalau dapat. Kalau tak dapat saya minta maaf lah. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan tugasan kumpulan, boleh? Boleh, sir. Tugasan kumpulan ada apa-apa masalah ke? Tak ada Kat sir. ni tak ada lagi. Ada yang dah siap dah? Belum. Belum. Okey, tak apa, boleh buatlah. Okey. Jadi sekarang ni minggu ke-9 kan, betul? Betul sir. Betul. Jadi kalau boleh tugasan kumpulan nanti hantar minggu ke-10 dah. Saya Minggu ke-10 hari apa? hari Jumaat. Tak apa, hari Jumaat. Okey sir. Hari Jumaat waktu bekerja lah, maksudnya sebelum pukul 5 petang. Boleh? Boleh, sir. Boleh sir. Sebab saya dah letak satu folder dah untuk kamu nak hantar lah. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita akan tamatkan kelas kita sampai sini sajalah. Okey, terima kasih ya. Okay, sir. Thank you, Okey sir. Terima kasih sir. Terima kasih, sir. Terima kasih sir. Terima kasih, sir. Terima kasih sir.